suraunya merah. Itu yang kuda siangnya. Sekarang ada juga letak satu pusing-pusing. Itu barunya. Itu kuda dah. Yang juga pakai ini Pak Dik. Alah, surau punya pusat ngajar tu ialah buat. Kalau saya buat kan kena bayar sikit. Ji. Kalau tak masuk dia. Nak kena jemput ni kan. Sekali buat tu sejam RM5,000. Tak tanya sikit. Waktu subuh tu sampai bila tu dia buka tu? Memang 10 minit lah. 8 minit tu. Lewat 8 minit. Lewat ke 8 minit yang dalam yang apa jadual solat yang dibagi kan. Baik. Oh dah. Okey. Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-ikram wa ashabil izam syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyebut Al-Quran yang maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan bersama-sama dengan kebenaran bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim. InsyaAllah. Hormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Malam ini kita baca sifat 20, satu pengenalan asas. Betul tak? Muka surat apa tuan? Entah. 36. Okey. Lihat 36. Yang ada kitab semak, tak ada kitab dengar saja. InsyaAllah. Kita lihat kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Baik, hari itu kita dah bincang berkenaan 3 pembahagian hukum. Betul tak? Hukum terbagi pada 3. Pertama, hukum syarak. Yang kedua, hukum akal. Yang ketiga, hukum adat. Ada yang muka surat 34 tu. Hukum syarak. Hukum syarak iaitu perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf.
Biasanya syarak lebih pada fiqh, lebih pada fiqh. Syarak dia terbagi pada 5 hukum. Contohnya wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Contoh wajib salat 5 waktu sehari semalam kepada orang yang telah pun balik dan berakal. Balik dan berakal. Tak wajib solat bagi orang gila. Orang gila mana wajib solat? Betul tak? Orang pitam tak wajib solat. Dia dah pitam. Gila-gila wajib solat. Gila-gila, okey, wajib solat. Baik, kemudian haram mengumpat. Haram hukum mengumpat, menipu dan sebagainya, hukumnya adalah haram lah. Baik, yang kedua hukum adat. Hukum adat ialah ketetapan hukum yang dibolehi melalui percubaan ataupun kebiasaan. Melalui percubaan ataupun kebiasaan. Contohnya api membakar. Makanan sifatnya mengenyangkan. Api sifatnya membakar. Itu dari segi hukum adat. Mustahil api itu tak membakar lah, kecuali Allah Ta'ala takdirkan demikian. Sebaliknya lah, Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya, seperti api yang tidak membakar apa tu, Nabi Ibrahim AS. Kemudian akal. Ketetapan hukum yang boleh melalui akal, bukan melalui hukum syarak ataupun hukum adat. Ia terbagi kepada wujub, mesti. Kedua, istihalah, mesti tidak ataupun tak mungkin atau mustahil. Dan yang ketiga adalah jawaz, harus ataupun boleh. Harus ataupun boleh. Kita katakan hukum akal. Jadi yang kita bincang malam ni ialah hukum akal. Kita bukan bincang hukum syarak, bukan hukum adat, tapi adalah hukum akal kita, logik akal kita lah. Macam tu. Baik. Contohnya, 1 adalah setengah daripada 2. 1/2 daripada 2. Kemudian wajib bagi Allah bersifat dengan sifat kudrah. Ataupun contoh lain, mustahil alam ni tidak ada yang menjadikan. Mustahil alam tidak ada yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan. Mustahil alam terjadi dengan sendirinya. Setiap benda yang ada, yang wujud, mesti ada pencipta ataupun yang menjadikan. Baik. Hukum adat. Okey, contoh kenyang dengan sebab makan. Ada 4 pembagian hukum adat, muka surat 35. Kenyang dengan sebab makan. Kemudian yang kedua, tak kenyang dengan sebab tak makan. Ketiga, sejuk dengan sebab tak ada kain. Keempat, tidak sejuk dengan sebab ada kain. Pertama, kenyang dengan sebab makan, iaitulah ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Contoh, kenyang dengan sebab makan. Tak ada orang tiba-tiba terkenyang tanpa makan. Tak ada. Kenyang angin adalah kenyang angin sebut. Tu kenyang angin. Kenyang angin tu tak kira. Kenyang angin tak kira. Ini kenyang di segi makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Contohnya, tidak kenyang dengan sebab tak makan. Belaparlah. Belaparlah dia kan. Tak kenyang. Ataupun mungkin dia makan sikit je. Makan sikit tak habis. Tak kenyang lah. Biasanya mestilah makan sampai habis, 1 pinggan. Paling tidak pun normal lah kita orang Melayu ni. Orang kita ni kan, biasanya kalau makan sepinggan tu kenyang tak? Kenyang. Tapi kalau orang tu makan 10 pinggan tak kenyang. Siapa yang makan sebenarnya? Jin yang makan. 10 pinggan makan tapi tak kenyang-kenyang. Kemungkinan besar bukan dia lah. Kan, makhluk yang lain yang makan tu. Adat kebiasaan kita ni kan, sepinggan bermakna kenyang lah, kan? Baik, kemudian ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Contohnya, sejuk dengan sebab tak ada kain. Sejuk dengan sebab tak ada kain. Malam-malam kan, tertidur,
Tak? Kadang kain bagi tapi tak nak pakai. Ada kain tak nak pakai kain. Dia suka, orang kata, telanjang je kan tidur. Kemudian yang keempat, tidak ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Contohnya, tidak sejuk dengan sebab ada kain. Sebab ada kain tak ada sejuk. Dan biasa sejuk ni, kalau normal lah kita di Malaysia ni macam tu lah. Normal lah kita di Malaysia ni, maknanya kalau tak ada kain, biasanya malam-malam kita sejuk lah. Apalagi kalau rumah kita mungkin tepi hutan, ataupun rumah dalam hutan. Rumah kampung tu tak? Rumah kampung tu kalau tak ada lah kain memang sampai ke apa? Ke tulang lah dia punya sejuk tu. Menggigil sampai ke tulang lah macam tu. Tapi kalau tidur bandar ni mana nak sejuk? Tak berkain pun tak apa. Tak sejuk tu tak. Tapi kalau di kampung-kampung, rumah-rumah di lereng-lereng gunung, bukit dan sebagainya, mesti ada kain. Baik. Kemudian 36, kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Penting sangat ke hukum akal ni dalam pengajian sifat 20 ni? Baik. Mengapakah mengetahui hukum akal sangat penting dalam pengajian sifat 20, tuan-tuan? Pertama, dalam pengajian sifat 20, hukum akal sangat penting sekali kerana ia adalah tangga atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan hadis Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah. Nak mengenal Allah mesti ada akal. Nak kenal Allah mesti ada akal. Kalau tak ada akal, macam mana nak mengenal Allah? Tak. Kita terfikir dalam dunia ni, dalam alam ini mesti ada mencipta. Jadi siapa yang main keperanan? Akal yang main keperanan. Kalau segi hukum adat dia tak selesai, hukum syarak dia tak selesai, mesti ada hukum akal dari segi logik akal kita. Itu sebabnya kalau kita nak, macam kita nak tarik orang non-Muslim kepada Islam, cukup berhujah dengan akal je. Kan? Kalau kita guna ayat Quran hadis pun dia tak faham. Dia tak faham Quran hadis. Kita guna logik akal je lah. InsyaAllah. Baik, kemudian seperti yang tersebut disebutkan sebelum ni, bahawa fardu ain yang pertama sekali ke atas mukallaf ialah mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Jadi hukum akal, tuan-tuan, dia menjadi terbagi pada beberapa perkara lah. Hidayah saja terbagi pada perkara. Beberapa pembahagian hidayah. Yang pertama, hidayah ilhamul fitri. Pertama, hidayah ilhamul fitri. Yang kedua, hidayatul akli. Yang kedua, hidayatul akli. Yang ketiga, hidayatul hawas. Kemudian hidayatul akli. Kemudian hidayatul din, hidayah agama. Dan yang kelima, yang keenam, hidayah al-ma'unah. Hidayah bantuan dan juga pertolongan untuk melakukan perkara-perkara kebajikan. Perkara-perkara kebajikan. Yang pertama dinamakan hidayatul ilhamul fitri. Hidayah ilhamul fitri ini ialah satu hidayah semula jadi. Contohnya macam bayi kan, kalau dia lapar, apa yang dia perlu buat kalau bayi kalau dia lapar? Menangis. Kan? Dia lapar menangis, dia haus menangis. Kan, badan dia kena gigit somut pun dia menangis. Tak? Dia tak selesa tubuh badannya, dia domam, nangis juga. Domam pun nangis. Kita pun orang tua pun kadang domam pun nangis juga. Apalagi kalau budak kecil, domam nangis kan. Itu namanya hidayatul ilhamul fitri. Hidayah ilham semula jadi. Yang dibagi kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bayi tadi. Mana bayi itu kalau dia lapar, dia akan menangis. Itu cara-cara dia lah. Dia nak bercakap tak boleh. Bayi dia mana kata bercakap? Dia tak bercakap. Dia tahu menangis je. Dia haus, nak susu, nak metek dengan mak dia, dia akan menangis.
Macam tu. Itu namanya hidayah ilhamul fitri. Okey. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah panca indera. Hidayah panca indera ini ialah satu hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk, yang mana akan ada perbezaan antara manusia dan juga binatang. Contohlah binatang kalau dia lahir ke dunia saja, dia tidak mengambil berapa masa yang lama untuk dia berdiri, berjalan, berlari dan sebagainya. Kalau binatang lah. Malahan kalau tuan-tuan lihat dalam National Geography kan, tentang binatang kan, binatang ni kalau lahir aja dia dah boleh. Macam ikan paus dia beranak beranak ke apa? Kau beranak kan, dia tak bertelur. Okay. Jadi kalau dia mengeluarkan anak tu daripada perut dia tu, kan, terus binatang tu boleh berenang. Boleh berenang. Dia tahu dah tu mak dia. Tapi kalau manusia makan masa lah. Bayi dilahirkan, dia hanya tahu menangis, menetik dan sebagainya. Tetapi dia bayi tak boleh berjalan lagi. Bayi makan masa lah untuk bertatih, mula merangkak, bertatih, berjalan dan sebagainya. So maknanya dia akan makan masa yang lama lah. Itu namakan sebagai hidayatul hawas, hidayah panca indera. Kemudian satu lagi macam mata. Manusia macam bayi tu, dia nak cam orang tu, dia makan masa sikit. Tapi kalau binatang dia cepat je, dia dah boleh cam, itu mak dia. Tapi kalau manusia ni dia lambat. Cubalah tuan-tuan agahkan bayi tu, ajak dia golak ke sebagainya kan, tak dapat dia golak dah. Dia tak nampak lagi. Tapi sampai satu tahap ketiga nanti dia akan nampak. Kalau kita agahkan dia, barulah dia akan ada respon lah apa yang kita agahkan tu. Nampak? Itu namanya hidayatul hawas. Hawas yang mana ada perbezaan antara manusia dan juga binatang dan juga makhluk lain insya-Allah taala. Kemudian yang ketiga namanya hidayatul aqli, hidayah akal. Tadi katakan kita bincang tentang akal ni, hidayah akal. Hidayah akal ni maknanya setelah ada hidayatul hawas, maka orang tu Allah Ta'ala gunakan akal fikiran pada dia. Dengan akal juga dia boleh bezakan ini tai, ini makanan. Macam budak kan memais kan, dia tai dia matang, dia tahu dah memais. Kalau budak tak memais lagi, dia tak boleh dah beza lagi. Jadi akal mainkan peranan tu. Akal dah main peranan. Lepas itu macam budak-budak pula, kalau kita suruh dia menghafal, dia copek menghafal. Apa je ayat kita suruh dia, sekejap dia dah hafal. Tapi kalau tuan-tuan suruh hafal apa? Surah Wadduha je. Kan? Sebulan pun tak apa-apa lagi. Dapat ujung pangkal lasap. Dapat pangkal ujung lasap. Bismillah 6 baru 2. Bismillah 6 baru 2. Bismillah 6. Bismillah 6 pun dah. Aja Bismillah 6. Oh, Bismillah 6. Okey. Itu namanya hidayatul aqli, hidayah akal. Tetapi akal saja kadang-kadang berlaku kesilapan pada akal kita. Tak? Kadang-kadang akal juga tersilap. Itu sebabnya kita perlu hidayatul din, hidayah agama pula. Sebab apa? Kerana kadang-kadang akal ni boleh tersilap. Contoh paling mudah lah, kita pergi ke kawasan yang ada padang pasir, kawasan yang gurun. Daripada jauh kita nampak macam ada air. Macam ada air. Jadi kita pun pergilah ke Jawa situ. Ingat ada air situ. Rupa tak ada air, kering kontang. Tengok pula tempat lain pula, nampak macam ada air. Pergi sana tak ada air juga. Nampak? Tu akal kita lah. Akal kadang-kadang mentafsirkan sesuatu yang tak betul. Kadang-kadang mentafsirkan benda betul, kadang tak betul. Tak? Itu sebabnya kita perlukan hidayah seterusnya, iaitulah hidayah agama. Tak? Agama tu yang penting tu. Agama ni itulah kadang-kadang di segi akal kita, kadang akan menentang apa yang terdapat dalam agama tu. Kadang tak logik.
Dia kata tak wajib. Tapi dah Allah Ta'ala sebut macam tu. Contohnya, orang berzina taklah direjam sampai mati. Yang telah berkahwin. Yang tidak berkahwin taklah dirotan dengan 100 kali rotan. Kemudian orang mencuri, kan, ikut sampai pada kadar dia, nisab dia, taklah dipotong tangan dia. Jadi walaupun akal tak boleh terima, tapi disebabkan itu adalah hidayah agama, tak nak kita kena terima lah. Kerana yang buat manusia ni siapa? Allah. Allah yang buat manusia. Jadi dia lebih tahu yang apa hukum yang paling layak kepada manusia. Apa hukum yang paling layak kepada manusia. Okey. Dan yang seterusnya hidayah al-maunah, mana-mana bantuan lah. Kan, bantuan untuk melakukan perkara-perkara kebajikan. Bantuan dan pertolongan untuk buat kebajikan. Okey, dia ada 6 hidayah. Jadi. Baik. Jadi kita kembali pada akal tadi. Jadi. Itu sebabnya akal ni kena dipandukan. Baru dia betul. Kalau akal tak dipandukan dengan hidayah agama, jadi tak betul lah dia. Yang kedua, memahami hukum akal juga sangat penting supaya tidak menyatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, wajib bagi Allah duduk bersela di atas arasy. Wajib bagi Allah duduk bersela di atas arasy. Cuma macam mana duduk bersela Allah, wallahu alam. Kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ar-Rahmanu ala astistawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Macam mana bersemayam, wallahu alam. Dia tak tahulah macam mana bersemayam, kerana termasuk dalam ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, mustahil atau Allah Ta'ala bersifat mustahil atau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Ini tak layak bagi Allah. Ini menyatakan suatu benda tidak layak pada Allah. Contohnya kita kata mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat, mustahil atau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa ataupun berkuasa. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib bersifat berkuasa. Wajib dia bersifat berkuasa. Yang ketiga, harus bagi Allah bersifat lemah. Ini mustahil. Kerana Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat kudrah, berkuasa. Harus bagi Allah sifat lemah, tak boleh. Allah Ta'ala tidak boleh bersifat lemah, kerana Allah Ta'ala adalah wajib bersifat dengan kuasa. Dia tidak ada lemah. Jadi semua tadi tuan-tuan adalah tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana semuanya membawa kepada pengertian persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk ataupun tasybih. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala wajib bersemayam di atas arasy, macam manusia bersemayam, macam gajah bersemayam, jadi kita telah menserupakan Allah dengan makhluk. Kita menserupakan dengan Allah dengan makhluk. Sedangkan benda itu mustahil bagi Allah. Jadi kita telah mentasbihkan, menserupakan. Dan sifat-sifat kekurangan bagi Allah, sifat-sifat naqais. Maha suci Allah Ta'ala daripada tasbih dan juga naqais. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang penyerupaan kepada makhluk, dan Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Dia tak ada kekurangan apa-apa. Yang kekurangan kita je. Kita penuh dengan kekurangan. Kekurangan, kelemahan. Betul tak? Kekurangan dan juga kelemahan. Yang ketiga, ia penting untuk memahami nas-nas mutasyabihat, yang jika diterima atau dipahami secara makna yang lahir, boleh memahamkan, membawa kepahaman, keserupaan dan penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita penting, tu pentingnya mengaji ni. Pentingnya mengaji dan kena faham. Contoh Quran. Betul tak? Quran. Banyak orang dia hanya belajar tajwid je. Cukuplah belajar tajwid. Habis yang belajar tauhid, fiqh macam mana? Tak payah belajar. Cukup tajwid je. Tak betul lah tu. Tak betul. Kita ni semua kena belajar. Tajwid pun kena belajar juga.
Kan? Tempat keluar huruf, makhraj huruf pun kena tahu juga. Kan? Sebutan huruf sad macam mana? Sebutan huruf dad macam mana? Tahu tak? Mana tajwid kena belajar. Tapi jangan hanya belajar tajwid, sedangkan fiqh dia tak nak belajar, tauhid tak nak belajar, bab akidah semua tak nak belajar. Tak penting dia tu. Tu salahlah pemahaman macam tu. Apalagi dalam Quran contohnya ada ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Dalam Quran ada ayat mutasyabihat dan muhkamat. Muhkamat ni ayat dan jelas dan terang makna. Mutasyabihat ni ayat-ayat kesamaran yang tak jelas maknanya. Oleh itu tuan-tuan, akal yang sihat akan menafikan makna yang zahir terhadap nas-nas tersebut, dan ia perlu ditakwil, diubah makna kepada makna yang layak dengan kesucian Allah daripada sama atau serupa dengan makhluk. Macam tu. So mana kalau kita nak takwil ayat mutasyabihat, mestilah ditakwil dengan makna yang layak kepada Allah. Contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Maksudnya Allah Ta'ala mentakbir, kan, mentakbir makhluk ataupun menguruskan makhluk, kan, mutasyabihat. Baik, seterusnya pengertian dan perbezaan antara hukum akal dan hukum adat. Hukum akal dan akal hukum. Masya Allah. Sekarang ni kita lihat pula pengertian dan perbezaan antara hukum akal dan akal hukum. Tonggang terbalik kan. Hukum akal satu, akal hukum satu. Akal hukum satu. Apa beza tu? Apa beza tu? Cuba tengok ada perbezaan tu. Baik, soalannya, apakah dimasukkan dengan hukum akal? Jawapannya, hukum akal ialah sebagaimana akal menghukum sesuatu sama ada ujub, istihalah ataupun jawaz. Ujub tu bukan makna ujub yang biasa kita faham. Ujub dalam tasawuf bukan ujub tu hairan diri kan. Tu hairan diri dalam tasawuf. Makna dia menyangka diri dia hebat, dia menyangka diri dia baik. Ataupun dia kata kalau tak ada leden tak jadi dah. Dia kata kalau tak ada leden tak jadilah surau tu dah. Nasib baik dia ada. Tunjuk lah tu. Itu dalam konteks tasawuf. Ini bukan wujud dalam tasawuf. Ini waw jim waw ba, wujud. Asal daripada perkataan wajib. Asal daripada perkataan wajib. Mana wujud ialah mesti. Atau mesti ada, ataupun mustahil tiada. Yang kedua istihalah, asal perkataan mustahil, maksudnya tak mungkin. Atau mesti tak ada, ataupun mustahil ada. Yang kedua harus, boleh ataupun boleh jadi, boleh menerima, ada ataupun tidak ada. Baik, kemudian kita lihat pula akal hukum. Okey, akal hukum. Apa pula yang dimasukkan dengan akal hukum? Tadi hukum akal. Ini akal hukum pula. Terbalik pula tuan-tuan. Akal hukum ialah pergantungan muta'alaq bagi hukum. Dalam arti kata lain tuan-tuan, akal hukum ialah perkara ataupun benda, objek yang dihukumkan oleh akal. Objek ataupun perkara yang dihukumkan oleh akal tadi, itu dikatakan sebagai akal hukum. Akal hukum akal hukum okey, contoh akal hukum, contohnya wajib. Apa makna wajib dalam bab tauhid? Mesti. Dalam bahasa Arabnya, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Suatu perkara yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Satu perkara yang tak dapat digambarkan ketiadaan dalam akal fikiran dia. Mana dia memang ada. So masih akal fikiran kita memang tak tergambar dia ni tak ada. Dalam akal fikiran kita tak tergambar pun dia tak ada, dia mesti ada. Macam tu. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada ataupun sungguh. Tidak boleh jika tidak ada.
Tak boleh tak ada, dia mesti mesti ada. Contoh dia, contoh akal hukum, contoh hilang jirim. Benda wajib, benda tadi mengambil kadar lapang dia. Setiap benda wajib mengambil kadar lapang dia. Contohnya botol mengambil kadar lapang botol. Mana yang botol dah duduk situ, tak boleh botol lain duduk. Tak boleh botol lain duduk. Tuan-tuan duduk kat situ tempat tuan-tuan kan. Bila tuan-tuan duduk tempat tuan-tuan tu kadar, jadi kita akan mengambil kadar lapang kita. Orang lain tak boleh duduk kat kita. Kalau duduk pun mesti berlatih. Ataupun kiri kanan depan belakang. Kalau duduk melangkah mayat. Melangkah mayat. Melangkah mayat, melangkah je lah. Tapi dia tak boleh duduk tempat mayat tu. Tempat mayat tu dia duduk kat situ. Tak? Mayat dah duduk kat situ, dah baring mayat kat situ. Tak? Gajah belum mati lagi. Jadi mayat telah mengambil kadar tempat lapang dia. Dia dah duduk kat situ. Tak boleh mayat lain duduk kat situ dah. Kalau duduk sebelah mayat. Kalau tuan-tuan nak tidur sebelah mayat boleh lah. Tak? Nak tidur sebelah mayat, pun rasa tidur sebelah mayat kan? Tidur lah. Tak tahu kau dibangun ni kan, dia cokik kan? Baik. Jadi dikatakan sebagai akal hukum. Contoh akal hukum tadi wajib. Wajib. Apa dia katakan wajib? Ma la yatasawwaru bil aqli adamuhu, satu perkara yang tak dapat digambarkan ketiadaannya. Contohnya jirim, kan? Benda mesti mengambil ruang ataupun kadar lapang dia. Tahayyus. Baik, kemudian yang kedua zat. Zat dan sifat wajib mesti ada kepada Allah. Zat dan sifat mesti ada kepada Allah. Kalau tak ada zat, tak ada sifat pun tak boleh. Ada zat Allah, tapi sifat yang tak ada pada Allah. Contohnya berkuasa tak ada. Berkuasa tak ada, berkehendak tak ada, mengetahui tak ada, melihat tak ada pada Allah. Yang ada zat Allah aja. Boleh tak? Tak boleh. Mesti ada berkuasa, mesti ada mengetahui, mestilah. Yang ketiga wajib, mana mesti ada tukang rumah yang buat rumah. Mesti ada tukang rumah yang buat rumah, mesti ada arkitek dia, mesti ada yang kata yang tukang basuh cermin dia kan, yang pasang tingkapnya, yang pasang tu semua lah kan. Mesti ada yang pasang atap, semua ada. Dan biasanya kalau buat rumah ni tak cukup seorang. Mesti ada pembantu. Mesti ada pembantu. Tapi Allah ada pembantu kah? Allah Ta'ala tidak berhajat pada pembantu. Manusia ni walaupun dia ni mencipta, dia boleh mencipta suatu benda hasil daripada Allah Ta'ala bagi ilham pada dia, tetapi manusia perlukan pembantu untuk melaksanakan cita-cita dia. Nak buat kereta kan, mesti ada pembantu. Nak buat kereta, mesti ada designer dia. Tak? Mesti ada yang incas untuk mesin dia, robot dia, semua-semua kan. Mesti ada. Mesti ada bahagian kualiti dia. Tukang cat kereta pun ada. Tak? Buat kereta tapi tak ada warna kereta. Kan? Kereta pun dia banyak komponen kan? Contohnya enjin, orang lain yang pasang. Kan? Body orang lain yang pasang. Enjin orang lain pasang, designer dia. Kan? Apa tu? Wiring orang lain. Radio orang lain. Tayar orang lain yang pasang. Tak? Body orang lain. Cat orang lain. Apa lagi? Kualiti, bahagian kualiti barang kan. Kan sebelum kan dia nak kena test dulu. Sebelum kereta tu dijual, mestilah kena test dulu kan. Okey ke tak okey. Mana mesti ada dia punya department tertentu, barulah boleh dipasarkan, dijual. Nak pasarkan pun mesti ada orang memasarkan. Salesman kan. Macam tu yang duduk kat kedai tu. Yang kadang-kadang kat pasar raya kan, dia duduk kan, tuan belilah kereta ni, kereta baru, bagus. Ya, spek bagus.
Kemudian cukup dengan dia punya aksesori dia bagus. Maknanya mesti ada orang tukang jual juga. Jadi tak cukup hanya orang yang buat kereta saja, tak cukup. Jadi pelbagai. Allah Ta'ala adakah macam tu? Tak ada. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Yang kemudian sifat kudrah, berkuasa wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dikatakan sebagai akal hukum. Kemudian mustahil pula di sebelah muka surat 39 akal hukum. Mustahil, apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak dapat digambarkan kewujudannya daripada segi akal fikiran kita. Sebab dari segi akal kita, fikiran kita, kita tak boleh tergambar bahawa perkara tak dapat digambarkan kewujudannya pada akal. Mana segi akal kita tak tergambar wujud. Di segi akal fikiran kita tak tergambar pun dia wujud. Berbeza yang wajib tadi. Kalau wajib tadi, perkara tidak dapat digambarkan ketiadaannya di segi akal. Mana dia kena ada. Dia kena ada. Yang ini tak ada. Tadi kata mustahil. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu tak boleh ada ataupun tidak boleh berlaku. Ia mesti tidak ada ataupun tidak berlaku. Contoh, jirim ataupun benda tidak mengambil ruang dia. Ini mustahil. Kerana jirim, apa kita faham bahawa jirim mengambil kadar lapang dia. Di mana jirim dah duduk, jirim lain tak boleh duduk. Jirim lain hanya boleh menempel. Jirim lain hanya boleh menempel saja. Macam tu. Kecuali lah macam air lain. Air lain. Air tu walaupun dia jirim, jadi dia boleh bercampur kan. Air tu boleh bercampur. Tapi kalau air minyak boleh campur tak? Air minyak tak campur kan. Walaupun dua-dua cecair. Dua-dua cecair tu, minyak cecair, air pun cecair. Yang peliknya dia tak boleh campur. Nampak? Jadi masing-masing dia ada jirim dia. Macam tu. Tapi air dengan air dia boleh bercampur lah. Air dari segi air tu dia bercampur. Tak? Tapi dari segi air dengan minyak dia tak boleh bercampur. Faham kan? Teh tarik, air dengan teh boleh campur tak? Boleh bercampur. Itu sebab tuan-tuan dalam ngaji fiqh, kalau kita mengaji fiqh, air bercampur ni dia ada dua. Pertama namanya mujawir, yang kedua mukhalid. Mujawir ni ialah pencampuran yang boleh dipisahkan. Yang kedua mukhalid, pencampuran yang tak boleh dipisahkan. Dia bercampur tak boleh pisah lagi. Kalau mujawir ni boleh dipisahkan lagi pencampuran itu. Tapi kena tapis lah. Barulah kita boleh pisahkan. Baik, kemudian B, keadaan pokok kayu yang bergerak dan diam dalam masa yang sama. Ini mustahil. Mana dari segi akal hukum dia mustahil. Pokok kayu itu dia tak bergerak dan tak diam. Kerana setiap pokok tu sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Jadi mustahil keadaan pokok yang bergerak dan diam masa yang sama. Dalam masa yang sama dia bergerak dan dia diam. Dia tak boleh. Mesti sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Tentuan macam tu juga. Kalau tuan-tuan tak bergerak, tuan-tuan diamlah. Kalau tak diam, bergerak. Tak? Macam tu. Baik, kemudian C, ada Tuhan lain ataupun syarik sekutu bagi Allah. Ini pun mustahil. Mustahil ada sekutu bagi Allah. Kalau ada dua Tuhan, rosaklah alam ini. Walaupun mungkin ada satu masa mungkin dua Tuhan tu boleh bersepakat. Ini pun mustahil juga. Mustahil juga. Walaupun dua Tuhan boleh sepakat menjadikan si Ali, tetapi pun di segi logiknya tak boleh. Kerana yang bersepakat ni manusia saja. Kemudian yang D, sifat binasa fana wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mustahil bagi Allah.
Ini mustahil. Sifat binasa atau fana wajib bagi Allah, ini yang mustahil. Kerana Allah Taala itu tidak binasa. Dia bersifat dengan sifat baqa, kekal, dan juga bersifat qadim, sedia. Kekal dan sedia. Kekal maksudnya tidak ada penghabisan kepada wujud Allah. Macam tu. Itu sebab kan biasa ke dalam asma' sunat kan, wal awalu wal akhiru. Wal awalu wal akhir, dialah yang awal dan yang terakhir. Apa maksud dia awal terakhir? Maksud dia awal tu tidak ada permulaan kepada wujud dia. Itu maksud awal. Maksud akhir, tidak ada kesudahan kepada kewujudannya. Kewujudannya tak ada kesudahan. Bukan mana akhir itu dia akan berakhir. Bukan mana akhir itu akan berakhir kepada wujud Allah, tak ada. Kerana wujud Allah Ta'ala tidak ada akhir. Tidak ada kesudahan kepada wujud dia. Faham kan? Macam kita ni ada kesudahan kepada wujud kita. Lambat laun besok kita pun akan mati, meninggal dunia. Betul tak? Ada yang meninggal muda, ada yang meninggal tua. Dah tua baru meninggal. Ada yang muda dah meninggal. Kan? Kadang ada orang sakit 10 tahun sakit tak meninggal-meninggal. Yang orang ni baru sakit 2-3 hari dah meninggal. Ataupun tak sakit langsung, tiba-tiba dah meninggal. Tak sakit kan, sakit-sakit je. Kan? Demam jantung semua dah jatuh main badminton. Tu dia meninggal. Tengah sembahyang, tengah sujud meninggal. Tengah azan, asyhadu an la ilaha illallah, boom, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senang mati kan? Macam tu. Mana tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Yang orang ni sakit dah berapa lama dah, 5 tahun 6 tahun sakit tak meninggal-meninggal. Kita pun tanya, kau bila dah meninggal? Tidur pula tanya dia kan. Saya ada orang kelas tunggu mama tengah tidur atas duri terus meninggal. Tidur kalau ni meninggal. Orang kita lah, Orang itu. Melayu. Okay. Senang kan lagi? Tengah sembahyang, tengah sujud, ada tengah-tengah sujud meninggal. Okey. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu boleh ada berlaku dan boleh tidak ada, tidak berlaku. Contohnya, harus bagi Allah mengutuskan para rasul. Ini harus bagi Allah mengutuskan para rasul. Kalau tak utuskan boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah bagi Allah. Kemudian B, harus bagi Allah beri pahala kepada orang yang taat. Harus. Bukan wajib Allah Ta'ala bagi pahala itu. Dia tak wajib. Kemudian C, sesuatu benda boleh bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Ini harus. Satu benda boleh bergerak atau diam pada masa berlainan. Kemudian D, harus bagi Allah untuk menjadikan manusia. Harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan manusia pun tak jadi masalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan tuan-tuan? Okey, di bawah tu muka surat 38 tu, di bawah garisan tu kan, perkataan la yutasawwaru, kita boleh baca la yutasawwaru ataupun la yatasawwaru, cuma maknanya berbeza. Kalau kita baca la yutasawwaru, maknanya la yudriku, tidak didapatkan. Kalau kita baca la yatasawwaru, maknanya la yumkinu, tak mungkin. La yumkinu maksudnya tidak mungkin. Kemudian dalam kitab lain berkenaan dengan wajib, contohnya dalam kitab Syarah Tijan Darari muka surat 40, Syarah Tijan Darari, kemudian kitab Fathul Qarib, wajib ialah wallazi la yumkinu adamuhu. Wajib wallazi la yumkinu adamuhu, mustahil. Wallazi la yumkinu wujuduhu, harus. Wallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Artinya kalau wajib, suatu perkara yang tak mungkin tiada ataupun tak berlaku. Tak mungkin tiada, dia mesti ada.
Tak mungkin ada, maknanya dia mesti ada. Kemudian mustahil, suatu perkara yang tak mungkin ada ataupun berlaku. Tak mungkin ada, mustahil lah. Kena harus suatu perkara yang boleh ada, berlaku, dan boleh tiada berlaku. Boleh kan? Boleh sikit lagi Kemudian hukum akal. Carilah hukum akal dengan akal hukum. Muka surat 41 bawah atas tu. Macam mana dikatakan hukum akal? Seperti wujub, istihalah dan jawaz. Akal hukum telah wajib, mustahil dan harus. Mustahil, wajib, mustahil dan harus. Kalau akal hukum akal, wujub, istihalah dan jawaz. Sedangkan segi makna, dua-dua adalah sama makna. Sama makna lah. Baik, kemudian dalam kitab lain pula, kitab Manal Al-Huda, Aqidatul Najin, Sirah Al-Huda, Syarah Al-Qaridah. Okey, kalau dikatakan wajib, muka surat 1 tu bawah garisan tu, wajib ma la yuqbalu intifa'. Ma la yuqbalu intifa'. Mustahil ma la yuqbalu subut. La yuqbalu subut. Harus ma yuqbalu subut wal intifa'. Wal intifa'. Ma la yuqbalu intifa', perkara yang tak menerima nafi. Kan, kalau ma la yuqbalu subut, perkara yang tidak menerima subut ada. Kalau ma yuqbalu subut wal intifa', perkara yang boleh menerima subut ada dan juga boleh menerima nafi. Ataupun menerima kedua-dua nafi dan subut, tetapi bukan pada satu masa yang sama. Macam tu. Habis akan datang kita sambung lagi muka surat 41 tambih. Muka surat 41. Tuan kena beli kitab ni, dia masalah ni rumit sikit. Tu kena beli tu. Beli baca kan. Kalau tak beli kan, dan takut nanti bila sampai rumah sampai rumah habis lah. Tengok pula bola ke gusti kan. Tengok kat rumah dah, apa yang Ustaz cakap dia dah tahu. Dah lupa dah, tak ingat dah. Okey, ada soalan tak? Saya tak faham. Saya memang tak tahu pasal agama. Kalau masalah siput babi, kalau kita dalam bahasa-bahasa ada 3 berdua bercantum, dengan bila bahasa-bahasa kita pegang ni, kita boleh sama ke? Belum sama ke tak? Siput babi tak perlu sama. Tanya je. Siput babi tak perlu sama. Yang perlu sama tu kalau betul-betul babi, khinzir. Kan, babi ataupun anjing. Kan, babi atau anjing, ataupun diperanatkan antara keduanya. Itu nak katakan najis mughallazah, najis berat. Kalau kena tu kena samalah. Kalau kenalah sama. Tak. Tapi kalau kena siput babi siput babi tak perlu samalah. Kan, kutu babi pun juga. Kutu babi kan. Tak perlu sama. Yang perlu sama tu babi, betul, babi. Kan cerita Piramli tu kena nampak kutu kan. Kutu apa? Kutu babi kan. Haji Piramli tu punya lapuk tu. Batas kan. Oh, batas punya tu. Itu. Nampak ke kutu babi tu? Alamak batas punya tu kan. Nama babi. Siput babi. Kutu babi. Apa lagi yang babi? Kilir babi. Pulau babi. Apa tu? Bukan nama lah. Dia tu nama Pulau Babi ada. Pulau babi. Pulau. Oh, Pulau babi. Ada ke tak? Dia tukar nama lah. Dah tukar nama.
Pulau babi ya. Kalau apa ada babi ke ujung Jadi maksud babi itu lah yang original babi lah. Yang kata istilah kita ni kebau apa? Kebau pendek. Betul tak? Tapi ada yang dekat Sabah ke mana? Dia tak ada boleh makan siput babi. Dia makan siput babi. Kita orang Melayu kita tak sesuai lah. Islam memang tak ada lah. Islam. Apa kelebihan makan siput babi tu? Kita dalam konteks Islam ni kita benda-benda yang luat menjijikkan memang tak digalakkan. Benda luat menjijikkan tak digalakkan lah. Benda dua alam je tu kan. Benda dua alam je tu lagi tak boleh kita makan. Binatang bertaring, berkuku panjang, bertaring pun tak boleh kita makan. Binatang dua alam, kan? Laut pun dia boleh hidup, di darat pun boleh hidup juga, kan? Ataupun di air dia boleh hidup, di darat pun boleh hidup. Ni pun tak boleh kita makan. Ikan hiu kita boleh makan tak? Dia pemangsa ke apa? Binatang pemangsa tak boleh makan. Tak boleh makan binatang pemangsa. Macam singa ke, harimau, dia kan binatang pemangsa. Dia makan daging. Ikan hiu kan makan daging. Itu sebabnya kita tak digalakkan, tak boleh makan. Dia binatang pemangsa. Binatang-binatang berbisa pun tak boleh juga. Kita tak boleh makan. Bertaring tak boleh makan. Binatang jatuh mati daripada jatuh bangunan tinggi pun tak boleh makan. Yang mana kita tak sempat sembelih. Tak sempat sembelih ikut syarak, kan? Dia jatuh daripada bangunan tinggi, maka tak boleh makan. Binatang dilanggar oleh kenderaan, kobau boleh lah. Macam tu. Langkah boleh makan tak? Wallahu alam lah belangkas. Ada. Ada. Ayat sikit lah dia ada. Tapi ada ke daging Dia telur dia. Oh telur. Telur lah. Tapi kalau ikut belangkas tu tak ada daging dah. Sama macam kotam je lah. Daging sikit je. Tapi orang pakai sup kotam. Kalau denggi kena denggi, susah lah makan sup ketam. Macam tu. Kadang orang nak sup je, daging ke mana ada pun sikit je daging kan. Betul tak? Okey habis Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan as-sadiqa wa mutaqabbal rizqan halalan wa barakatan qasira wa siyana fatai alim lawla qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Okay.